Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita teruskan tajuk bab 8 garis dan sudut dengan standard pembelajaran 8.1.5 iaitu membina tembiring garis, membagi dua sama serenjang kepada suatu garis lurus, seterusnya garis renjang kepada suatu garis lurus dan menerangkan rasional langkah-langkah pembinaan. Suatu pembinaan geometri boleh dihasilkan dengan menggunakan jangka lukis dan alat tepi lurus. Selain itu, pembinaan geometri boleh juga dilakukan dengan menggunakan perisian komputer, antaranya seperti Geometers Sketchpad dan perisian AutoCAD. Anda harus ingat semasa menghasilkan pembinaan geometri, pastikan gunakan pensil yang tajam supaya pembinaan yang dihasilkan adalah halus dan kemas. Dan jangan padam garis pembinaan anda. Baiklah pelajar, untuk bahagian yang pertama ini, kamu akan belajar bagaimana untuk membina suatu tembiring garis menggunakan jangka lukis dan pembaris. Sebelum itu, apakah itu tembiring garis? Tembiring garis merupakan sebahagian garis lurus dengan panjang tertentu. Kenapa kita nak guna jangka lukis dan pembaris untuk membina suatu tembiring garis? Sedangkan kita boleh garis saja menggunakan pembaris kan? Pembinaan tembiring garis menggunakan jangka lukis dan pembaris sebenarnya boleh mengurangkan ralat semasa menanda ukuran tembiring garis. Baiklah, sekarang kita lihat contoh tentang cara untuk membina sesuatu tembiring garis. Bina tembiring garis MN dengan panjang 6 cm dengan menggunakan pembaris dan jangka lukis sahaja. Mula-mula dengan menggunakan pembaris, kita akan bina suatu garis lurus melebihi 6 cm. Kita labelkan bahagian permulaan tembiring garis ini dengan huruf M. Seterusnya, kita akan ukur bukaan jangka lukis. Letakkan bahagian tajam di sifar. Kemudian bahagian hujung jangka lukis di kedudukan 6 cm. Kemudian kita akan letakkan jangka lukis yang telah diukur tadi di atas tembiring garis. Pastikan bahagian tajam diletakkan di M. Kemudian kita akan buat satu lengkuk supaya ia memotong tembiring garis tadi. Dan kita akan labelkan tempat persilangan lengkuk dengan tembiring garis itu dengan huruf N. Maka terhasillah tembiring garis yang panjangnya 6 cm. Baiklah pelajar, seterusnya mari kita lihat bagaimana untuk membina pembagi dua sama serenjang. Terlebih dahulu anda patut tahu apakah maksud pembagi dua sama serenjang ni. Pembagi dua sama serenjang bagi suatu garis ialah garis serenjang yang membahagikan garis itu kepada dua bahagian yang sama panjang. Andai kata kita ada tembiring garis AB. Garis PQ ialah pembahagi dua sama serenjang bagi garis AB. Garis serenjang ini bersilang dengan garis lurus AB pada sudut tegak, iaitu 90 darjah. Baiklah, sekarang kita lihat contoh tentang cara membina pembagi dua sama serenjang bagi suatu tembiring garis. Bina pembagi dua sama serenjang bagi tembiring garis PQ dengan menggunakan pembaris dan jangka lukis sahaja. Mula-mula kita letakkan bahagian tajam jangka lukis di titik P. Kemudian tetapkan bukaan jangka lukis supaya ianya melebihi separuh panjang PQ. Seterusnya, kita bina dua lengkuk, satu di bahagian atas dan satu lagi di bahagian bawah tembiring garis PQ.
Dengan bukaan jangka lukis yang sama seperti di awal tadi, sekarang kita pindahkan bahagian tajam jangka lukis di titik Q. Kita lukis lengkok supaya lengkok yang dihasilkan ini bersilang kedua-dua lengkok yang kita hasilkan di awal tadi. Anda kena pastikan supaya bukaan lengkok ini sentiasa sama dari mula sehingga akhir pembinaan lengkok. Sekarang kita dah dapat persilangan di antara kedua-dua lengkok. Satu di bahagian atas dan satu lagi di bahagian bawah. Okay, kita letakkan pembaris di titik persilangan kedua-dua lengkok. Pastikan kedudukannya betul-betul tepat menindih titik persilangan lengkok-lengkok tadi. Okay, kemudian kita lukis garis lurus yang memotong kedua-dua titik persilangan tadi. Labelkan sudut tegak. Seterusnya, labelkan tembiring garis yang dihasilkan dengan sebarang pasangan huruf. Katakan cikgu labelkan dengan huruf R dan juga S. Okay, anda kena ingat bukaan jangka lukis mesti melebihi separuh panjang tembiring garis. Jika bukaan jangka lukis kurang daripada separuh, maka lengkok-lengkok yang terhasil tidak akan bersilang antara satu sama lain. Okay, dan lagi satu yang anda harus ingat, bukaan jangka lukis mestilah sentiasa lebih separuh dan sama daripada awal sehingga akhir pembinaan lengkok. Seterusnya, mari kita lihat pembinaan garis renjang kepada suatu garis lurus. Kali ini kita lihat cara membina garis renjang kepada suatu tembiring garis melalui suatu titik di luar tembiring garis. Untuk itu, kita lihat contoh 3 ini. Bina garis renjang kepada tembiring garis PQ dan melalui titik M menggunakan pembaris dan jangka lukis sahaja. Mula-mula kita letakkan bahagian tajam jangka lukis di titik M. Tetapkan bukaan jangka lukis supaya kita dapat lukis lengkok melalui tembiring garis PQ. Kita lukis lengkok yang pertama di sebelah kanan tembiring garis PQ. Seterusnya, lukis lengkok yang kedua di sebelah kiri tembiring garis PQ. Labelkan lengkok-lengkok tadi yang bersilang dengan tembiring garis sebagai R dan S. Dengan bukaan jangka lukis yang sama tadi, kita letakkan bahagian tajam jangka lukis di titik R. Seterusnya, bina lengkok di bahagian bawah tembiring garis PQ. Kemudian, kita pindahkan bahagian tajam jangka lukis di titik S pula. Okay, selepas itu, kita akan bina suatu lengkok lagi di mana lengkok ini akan memotong lengkok yang kita baru hasilkan tadi. Sekarang kita akan sambungkan titik M dan titik persilangan lengkok tadi dengan membina suatu garis lurus melalui pembaris. Inilah dia garis renjang yang melalui tembiring garis ini daripada titik di luarnya. Dalam contoh ini, kita akan bina garis renjang kepada suatu tembiring garis melalui suatu titik. Kita lihat contoh ini. Bina garis renjang kepada tembiring garis PQ dan melalui titik N dengan menggunakan pembaris dan jangka lukis sahaja. Mula-mula kita letakkan bahagian tajam jangka lukis di titik N. Kemudian, tetapkan bukaan jangka lukis supaya ia tidak melebihi garis NQ. Seterusnya, bina dua lengkok supaya ia bersilang pada garis PQ di sebelah kanan, seterusnya di sebelah kiri titik N. Labelkan titik persilangan antara lengkok dan tembiring garis itu
dengan titik R dan juga S. Seterusnya, kita letakkan bahagian tajam jangka lukis di titik R pula. Kali ini kita kena besarkan sedikit bukaan jangka lukis supaya ia melebihi titik N. Kemudian, lukis dua lengkuk di bahagian atas. Seterusnya, di bahagian bawah garis PQ. Seterusnya, kita pindahkan bahagian tajam jangka lukis di titik S pula. Dan kita akan buat lagi sepasang lengkuk supaya lengkuk kali ini bersilang dengan lengkuk pertama yang kita hasilkan tadi. Sekarang bolehlah kita sambungkan dua titik persilangan tadi dengan suatu garis lurus menggunakan pembaris. Pastikan anda tindih tepat titik persilangan itu sebelum kita membina garis lurus. Baik, sekarang kita dah dapat garis renjang yang melalui titik N.